Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Hari ini hari Isnin, tapi tadi sepanjang saya on the way ke office, trafik dilihat sedikit lengang kerana mana tidaknya sekarang adalah cuti sekolah, yang mana mungkin sebelum ni ibu bapa mungkin perlu terkejar-kejar untuk mengambil anak di sekolah, tapi dalam cuti seminggu ni mungkin mereka boleh rehat sikit dan tak perlu terkejar-kejar. Dan bercakap tentang cuti sekolah ini, pastinya kita membayangkan perkembangan sektor pelancongan. Dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan atau MOTEK sebelum ini optimis dapat mencapai 10 juta ketibaan pelancong antarabangsa tahun ini. Dan Menteri Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya yakin dengan adanya banyak lagi acara dan program perniagaan yang bakal berlangsung sehingga hujung tahun ini, angka 10 juta itu mampu dicapai berbanding sasaran awal iaitu 9.2 juta ketibaan pelancong. Meskipun industri ini boleh dikatakanlah belum pulih sepenuhnya, tapi kita boleh lihat dengan jelas bahawa rakyat Malaysia kebanyakannya sudah mula lepas geram dengan melancong ke dalam dan juga luar negara. Dan untuk jam ini saya ingin berbincang bersama Uzadi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MPC sendiri, untuk kita mengetahui gambaran sebenar dalam sektor pelancongan. Encik Uzadi, setakat September ini, bagaimana agaknya realiti dengan kerancakan pelancong sehingga MOTEK yakin untuk naikkan sasaran kedatangan pelancong dari luar negara? Uzaidi. Terima kasih Faris. Sebenarnya industri pelancongan tempatan amat teruja dengan sambutan yang sangat hangat daripada pelancong-pelancong luar negara. Kalau kita lihat social media di TikTok, di Instagram, ramai pelancong-pelancongnya bila datang ke sini, mereka sangat gembira datang sini dengan harga makanannya murah, dengan pelbagai makanan. Jadi saya rasa target yang telah diberi oleh pihak kementerian yang berhormat menteri 10 juta tu, saya rasa itu sap soy lah, orang Cina kata kan, kacang putih lah. InsyaAllah kita akan materialisasikan 10 juta tu, Faris. Uzaidi, Met Malaysia juga ada keluarkan kenyataan sebelum ini untuk berlakunya kejadian hujan lebat bermula pertengahan November, dan itu mungkin akan mengganggu jugalah kalau PRU diadakan pada waktu tersebut. Dan adakah masih mustahil untuk negara kita sasarkan kemasukan 10 juta pelancong itu, dan apa agaknya persediaan pemain industri ketika musim monsun timur laut itu nanti, Uzaidi? Saya rasa Faris, monsun ni dah jadi kebiasaan bagi kita lah, terutama daripada industri pelancongan. Kita tahu walaupun sekarang ni cuaca agak tak menentu, tapi kita boleh bersedia, kita telah bersedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan. Dan juga sebelum COVID ni, tahun 2019, kita telah mencapai 26 juta pelancong antarabangsa, walaupun ada banjir juga masa tu kan. Tapi saya rasa dengan adanya promosi yang konsisten, dengan adanya event, aktiviti dan acara-acara yang boleh menarik pelancong, saya rasa ini tidak jadi masalah untuk kita sasarkan 10 juta ni, Faris. Dan Uzaidi, sekarang adalah musim cuti sekolah. Adakah Uzaidi melihat rakyat kita ni masih lagi menjadikan untuk pergi keluar makan angin ini untuk dalam tempoh cuti seminggu ini sebagai satu trend setiap kali cuti sekolah? Kerana kalau kita lihat cuti sekolah aja hotel penuh. Adakah sekarang ni Uzaidi melihat begitu, ataupun kerana kalau dilihat memang setiap hujung minggu pun penuh kat mana-mana tempat? Adakah trend itu masih lagi berlaku untuk dalam tempoh cuti seminggu tu memang orang keluar ke sana ke sini sebenarnya? Sebenarnya weekend ni memang sesuai untuk kita berjalan sana kan. Dan juga kita tengok lihat sekarang ni cuti sekolah Malaysia ni sama dengan cuti sekolah di Singapura. Jadi bertambah sesak lah. Saya dapat tahu daripada ahli-ahli kami di Johor yang mengatakan Johor ni macam pack macam gila lah. Yang semua hotel penuh dan juga tempat-tempat restoran pun penuh. Ini satu berita yang baik bagi kita, tapi saya haraplah pelancong-pelancong tempatan boleh merancang lah, jangan pergi ke masa weekend saja. Kita rancang, dengan adanya perancangan yang awal, kita boleh mendapatkan offer tawaran yang lebih bagus dan juga perkhidmatan yang lebih bagus, Faris. Dan juga bercakap tentang promosi sektor pelancongan dalam negara kita. Hujung minggu lepas kita ada Mata Fair, berlangsungnya Mata Fair, dan kalau kita lihat Israwani juga ada melakukan tinjauan di pameran Mata Fair tersebut. Memang kita dapat lihat ramai orang berpusu-pusu untuk mendapatkan promosi. Jadi bagaimana agaknya dengan kekuatan promosi itu mampu membuatkan menjana lagi sektor pelancongan di negara kita? Kalau kita lihat kebanyakannya sekarang ni yang ialah ada berapa juta sekarang ni masuk September, kebanyakannya daripada pelancong kita sendiri ke ataupun luar negara, bagaimana sambutannya, Uzaidi?
Ya, inilah yang kita agak risau di mana apabila pelancong-pelancong kita ni masih lagi mengutamakan lawatan ke luar negara. Kita tahu daripada Thailand Authority Tourism yang mengatakan rakyat Malaysia telah lebih kurang telah mensasarkan lebih kurang 1 juta rakyat Malaysia ke negeri Thailand, dan sekarang ni setakat ni 640,000. Jadi nampaknya makin ramai rakyat Malaysia melancong ke luar negara, dan haruslah kita mempromosikan di luar negara supaya menarik lebih ramai lagi pelancong di luar negara datang ke sini. Jadi promosi itu agak penting, dan saya harap dengan bajet 2023 ni diharaplah pihak kerajaan memberi lebih allocation lah kepada pihak kementerian, terutama pada tourism Malaysia ni, Faris. Dan sekarang ni juga adalah musim penganjuran konsert sektor hiburan, dan juga ia berkait rapat dengan sektor pelancongan kerana ramai artis antarabangsa masuk ke negara kita. Jadi melihat kepada artis tersebut, pastinya kita bawa juga masyarakat daripada luar negara untuk masuk ke negara kita untuk menonton, enjoy konsert tersebut. Dan melihat kepada penganjuran konsert itu, apa agaknya yang mungkin boleh ditambah baik sebenarnya? Kerana mungkin sebelum ni kalau kita lihat ada komplain daripada mereka yang hadir ke konsert tersebut, mungkin ada kekurangan daripada segi penganjurannya itu sendiri. Apa agaknya daripada sektor pelancongan mungkin boleh tambah baik daripada hal itu? Ya, pertama sekali kami industri pelancongan menyokonglah konsert, dan pihak berkuasa melalui Puspal dia meneliti sama ada sesuai tak dianjurkan di sini. Janganlah kita narrow minded ataupun sempit fikiran kita katakan nak haramkan semua konsert. Konsert-konsert ini sebenarnya adalah bagus untuk industri pelancongan, terutama untuk ekonomi negara, di mana ramai pelancong-pelancong daripada luar negara datang sini hanya untuk menonton konsert tu. Jadi penganjuran konsert tu kira bab lain lah. Jadi saya haraplah dengan penganjur-penganjur konsert ni tambah baiklah tentang seating, tempat duduk, tentang bagaimana artis tu ataupun pentas tu dilokasikan. Jadi ini boleh tambah baiklah. Maklumlah kita dah 2 tahun, 3 tahun ni tidak ada sebarang acara, dan saya dapat lihat ramai rakyat Malaysia menyokonglah acara-acara sebegini, terutama baru ni perarakan di Dataran Merdeka sempena Hari Kemerdekaan penuh. Jadi saya harap dengan di masa akan datang ini akan dijadikan satu acara yang boleh kita tarik lebih ramai lagi pelancong datang ke Malaysia ni, Faris. Uzadi, saya ingin tanyakan jugalah apa agaknya perkembangan terkini berkaitan dengan pelaksanaan charge bilik hotel dalam mata wang USD. Sebelum ini ia hangat diperkatakan. Adakah ia masih lagi dalam proses perbincangan ataupun bagaimana? Sebenarnya apabila pelancong luar negara, Faris, bila dia buat tempahan, dia membuat tempahan melalui US dollar lah. Itu satu, kan? Dia tak tahu pun berapa Malaysian ringgit apa, dia membuat tempahan melalui US dollar. Jadi amat sesuai lah kalau harga-harga untuk pelancong antarabangsa tu ditetapkan pada US dollar. Dan juga US dollar sekarang ni bertambah naik, dan kita nilai-nilai ringgit tu agak kurang daripada berbanding pada US dollar. Jadi dengan adanya satu tetapan, pihak-pihak hotel tu boleh merancang dengan lebih bagus dengan perincian untuk cover kos-kos ni. Jadi ini sebenarnya bergantung pada pelancong-pelancong nak akan bayar pada US dollar ataupun ringgit. Tapi bagi saya apa yang counterparts kami di ejen-ejen di luar negara tu membayar tu melalui US dollar, ini dah lama dilakukan daripada dulu lagi, Faris. Jadi adakah ia boleh dikatakan diterima baik bagi pemain industri pelancongan, dan untuk pelancong kita sendiri adakah ia mungkin terbeban selepas ini kalau betul ia dilaksanakan dalam mata wang USD selepas ini? Bagaimana? Ini sebenarnya the choice is up to the customer. Customer nak bayar US dollar ke, customer nak bayar ringgit ke, dia boleh convert US ringgit ke, itu terpulang pada customer. Customer is always right. Dan kita dapat tahu sekarang ni ada apps yang mengatakan dia tak payah guna cash, menggunakan dengan sistem sistem talian, pembayaran talian dengan apps berbagai-bagai talian sekarang ni. Dan hari ini surat khabar salah satu di surat khabar di Malaysia ni mengatakan cashless is king. Jadi kemungkinan besar ini akan evolve akan jadi satu dinamik di mana kita belajar cara-cara mana customer akan bayar pada kita. Ini terpulang pada customer, nak bayar US dollar ke, nak bayar pound sterling ke, nak bayar ringgit, dolar, Singapore dollar ke, it's up to them. But kita tetapkan apa yang kita nakkan. Kita kata harga kita US dollar, mereka akan boleh convert pada pound sterling, pada Singapore dollar. Itu bergantung pada pelanggan-pelanggan, pilihan pelanggan-pelanggan ni, Faris.
Okey, pintu sebaran kita dibuka sejak 1 April PAS. Dah 5 bulan lah boleh kira daripada April sampai September. 5 bulan tu mungkin kita boleh nampak bagaimana agaknya perkembangan dia. Jadi mungkin pihak Majlis Pelancongan Malaysia sendiri, pihak Uzaidi sendiri, bagaimana Uzaidi melihat trend ataupun corak bagaimana mereka ini pergi ke mana? Lebih kepada aktiviti-aktiviti seperti mana? Adakah pulau-pulau ke ataupun taman tema ke? Kerana di Malaysia ni ada banyak tempat-tempat menarik sebenarnya. Kalau ikutkan daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, semua tempat kita ada tempat-tempat yang menarik. Macam mana trend dia sebenarnya? Hmm. Faris, memang betul. Kita mempunyai banyak tempat, berbagai-bagai tempat yang kita ada di Malaysia ni. Tetapi pengalaman, pelancong nakkan pengalaman, nakkan experience. Kita dapati banyak produk-produk, terutama muzium. Muzium. Baru-baru ni pihak Muzium Melaka telah menganjurkan night in museum. Tidur dalam muzium. Ramai pelancong-pelancong terutama sekali yang ada anak muda kan. Dia tak pernah pergi muzium. Kalau pergi muzium pun macam kena paksa je tengok muzium tu kan, artifak-artifak dia. Tapi sebenarnya ada banyak penceritaan dia. Jadi dengan adanya aktiviti seperti apa yang telah dianjurkan oleh pihak Melaka, pihak Muzium Melaka, ini telah memberi satu aktiviti yang menarik untuk pelancong-pelancong. Jadi tempat banyak, muzium pun banyak, taman negara pun banyak, hutan pun banyak. Jadi kita perlukan contents, kita perlukan value added untuk kita tarik lebih ramai pelancong. Dengan adanya pelbagai-bagai aktiviti, pelbagai-bagai value added contents ni, saya rasa lebih ramai lagi pelancong. Pelancong belum tahu lagi tempat-tempat di Sungai Linggi. Punyalah banyak buaya di Sungai Linggi tu kan. Dengan adanya lokam, dengan adanya, jadi ini sebenarnya kita patut wah-wahkan. Alhamdulillah dengan adanya aktivis-aktivis ataupun influencer di TikTok dan di mana-mana telah menunjukkan tempat-tempat segini, dan kami haraplah semua rakyat Malaysia promote tempat-tempat seperti ini supaya kita lebih tarik lagi, lebih ramai lagi pelancong-pelancong daripada luar negara. Uzaidi, bercakap tentang platform TikTok, banyak ke ia menyumbang kepada sektor pelancongan negara kita? Kalau kita lihat, kalau scroll je TikTok tu, mesti orang akan tunjuk kafe kat sini, tempat-tempat menarik di Cameron Highlands contohnya. Banyaklah yang dipromosikan secara tidak sengaja. Mereka mungkin ingin berkongsikan keseronokan, tapi pada masa yang sama mereka sebenarnya mempromosikan sektor pelancongan negara kita. Mungkin ada data daripada pihak MTC, banyak daripada sebenarnya yang didorong daripada platform TikTok itu sendiri, Uzaidi? Saya sangat terima kasihlah pada platform-platform sebegini dan juga influencer profesional dan influencer amateur yang telah banyak membantu industri pelancongan dengan menunjukkan pelbagai-bagai tempat. Saya sendiri pun kalau nak belajar tempat-tempat yang baru tu, saya belajar melalui TikTok lah. Dan TikTok ni dia punya algoritma yang lain. Kalau saya suka tempat negeri Perlis, dia akan tunjukkan pelbagai-bagai video daripada negeri Perlis. Contohnya lah. Jadi ini sebenarnya telah memberi satu platform atau satu ruang untuk kita, bukan saja travel agent, bukan hanya hotel saja boleh promote Malaysia. Semua rakyat Malaysia boleh promote Malaysia. Haruslah kita promote negara kita. Siapa lagi nak promote negara kita? Dengan adanya promosi ini, maka kita akan dia punya reach out tu lebih besar, dan insya-Allah lebih ramailah pelancong-pelancong datang ke sini untuk kita memperkuatkan ekonomi negara kita, Faris. Uzaidi, terakhir sekali ingin saya tanyakanlah juga, mungkin sasaran 10 juta pelancong menjelang hujung tahun ini, katanya tadi kacang putih soy kata Uzaidi tadi. Jadi bagaimana agaknya mengikut kepada trend kita sekarang ni, setakat bulan September ni berapa juta dah pelancong dan jauh lagi tak kita nak kejar 10 juta tu, Uzaidi? Jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat KLIA kan, penuh dengan pelancong-pelancong antarabangsa. Kalau kita tengok dekat kawasan-kawasan di KLCC tu, penuh dengan pelancong-pelancong antarabangsa. Ini ada satu gambaran yang sihat bagi kita. Kalau tengok media sosial penuh dengan pelancong-pelancong daripada luar negara datang sini menggambarkan buat video pada negara kita. Jadi ini satu gambaran yang sangat realiti yang bagus. Tetapi kita menunggu lagi tentang statistik daripada Jabatan Statistik Negara Malaysia untuk mentahukan berapa ramai pelancong-pelancong. Kalau dapat Jabatan Statistik itu, kasihlah up to date ni figure, janganlah lambat-lambat. Dan kalau supaya kita tahu bagaimana. Tapi kita tahu daripada ahli-ahli kami, almost 70% of the kita punya customer ataupun turis kita adalah daripada negara ASEAN. Jadi kita tahu negara ASEAN ni dia punya pasarannya sangat besar, lebih kurang 260 juta 600 juta rakyat ASEAN. Kalau kita target 10% pun dah cukup dah.
10% daripada negara ASEAN pun dah cukup dah. Itu dah kira 6 juta. Jadi harus kita sama-sama gemeling, kita promote negara kita di pasaran ASEAN ni pun dah insya-Allah kita akan capai sasaran itu sebenarnya insya-Allah. Nampaknya sama-sama kita perlu mempromosikan sektor pelancongan dalam negara kita. Itu perkongsian Uzadi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, yang berkongsikan adalah mustahil sebenarnya untuk kita capai sasaran 10 juta pelancong antarabangsa masuk ke negara kita menjelang hujung tahun ini. Itu untuk segmen pertama. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.